Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Norafika binti Muhammad Said, nombor matriks 050517. Saya dari kelas 5A. Baik, dalam video ini saya akan membentangkan hasil terjemahan teks akhbar berkaitan dengan ekonomi. Sebelum saya mula menterjemah, ada beberapa perkara penting yang saya tekankan. Yang pertama ialah saya memastikan teks bahasa sumber yang saya terima adalah betul. Kemudian saya baca keseluruhan dan saya cuba untuk memahami isi yang ingin disampaikan. Seterusnya, saya menentukan apa pendekatan yang sesuai untuk saya gunakan. Dan yang terakhir, saya mengenal pasti siapa audiens ataupun pembaca. Baik, mari kita lihat bagaimana cara saya hasilkan terjemahan ini. Ini adalah hasil terjemahan saya secara keseluruhan. Jenis pendekatan yang saya gunakan dalam terjemahan ini ialah pendekatan fungsian. Ini bermaksud terjemahan ini lebih memberi keutamaan kepada pembaca sasaran. Pada awalnya, saya menterjemah teks ini dengan menggunakan Google Translate, iaitu menterjemah teks sumber bahasa Arab kepada bahasa Inggeris terlebih dahulu. Kemudian, saya menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu, iaitu bahasa sasaran. Ini adalah tajuk akhbar yang saya terjemah pada minggu ini. Bagi perenggan yang pertama, saya menggunakan kaedah transposisi, iaitu dengan menukarkan kedudukan struktur ayat. Dalam perenggan ini, ada beberapa istilah baru yang saya temui, iaitu Sofi al-Arbah yang bermaksud keuntungan bersih. Seterusnya, Sauqu al-Awraq yang bermaksud pasaran saham, dan al-mushtaqat al-maliyah yang bermaksud derivatif. Untuk perenggan yang kedua pula, saya menggunakan terjemahan harfiah ataupun perkata kerana terjemahan ini satu persatu mengikut teks asal. Bagi istilah yang baru saya temui adalah al-iradat yang bermaksud pendapatan. Bagi perenggan ketiga pula, jelas sekali bahawa saya telah menggunakan kaedah transposisi, iaitu saya menukarkan kedudukan dan struktur ayat supaya lebih menepati gaya bahasa audiens atau pembaca. Untuk istilah baru, ada 3 dalam perenggan ini, iaitu Ar-Rais At-Tanfidhi Lil Bursah yang bermaksud Ketua Pegawai Eksekutif Bursa. Kemudian Istithnaiyan yang bermaksud luar biasa. Seterusnya Al-Aqliyah yang bermaksud minoriti. Seterusnya, bagi perenggan terakhir, iaitu perenggan yang keempat, saya menggunakan kaedah literal, iaitu dengan menggantikan perkataan bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Dalam masa yang sama, terjemahan ini masih mengikut sistem tata bahasa bahasa sasaran supaya tidak berlaku sebarang kejanggalan. Untuk istilah baru yang saya temui adalah Sofi al-Arbah, iaitu keuntungan bersih. Ini adalah fasa ketika saya menterjemah teks tersebut. Yang pertama, saya menyemak semula terjemahan secara keseluruhan dan seterusnya saya peram beberapa hari. Untuk terjemahan kali ini saya peram lebih kurang 2-3 hari untuk hasilkan terjemahan ini. Seterusnya, ini adalah fasa selepas saya siap menterjemah. Perkara pertama yang saya lakukan adalah saya menguji semula hasil terjemahan tersebut dengan meminta bantuan rakan-rakan untuk membaca semula terjemahan itu. Sekiranya terdapat kesalahan, saya mengubah suai dan betulkan semula kesalahan-kesalahan itu. Semasa menterjemah, ada beberapa isu yang saya hadapi. Isu yang pertama, saya kurang pengetahuan terhadap istilah khusus berkaitan ekonomi.
Cara saya mengatasi isu tersebut, saya merujuk internet untuk mencari buku ilmiah ataupun jurnal yang berkaitan dengan ekonomi untuk memahami penggunaan istilah tertentu dengan lebih tepat. Seterusnya, isu yang kedua, saya sukar untuk menentukan laras bahasa yang sesuai. Cara saya mengatasi isu tersebut, saya meminta bantuan orang yang lebih mahir untuk baca dan betulkan. Ada beberapa orang guru yang telah saya rujuk untuk membaca dan membetulkan hasil terjemahan saya. Seterusnya, sebelum saya mengakhiri video ini, saya ada selitkan beberapa cadangan untuk penambahbaikan. Cadangan yang pertama, banyakkan membaca teks akhbar pelbagai tema, contohnya tema kesihatan, sukan ataupun ekonomi dan lain-lain. Seterusnya adalah praktis. Praktis sangat-sangat penting kerana semakin kerap kita membuat latihan, semakin mudah untuk kita menentukan kaedah bagi terjemahan tersebut. Dan yang terakhir, sentiasa merujuk kepada orang yang lebih mahir. Hal ini dapat membantu kita untuk meningkatkan lagi kualiti terjemahan kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.